ini dalam kita punya bahasa. Sebab dalam bahasa ni dia ikut pada zaman tu akan timbul istilah-istilah baru. Macam cai, lepas tu apa dia lagi Allah SWT macam-macam ni. Geng telok dan sebagainya. Semua lah. Tak apa lah. Bak macai ni Allah SWT. Tak, kita jangan buat istilah. Macai tu apa makna dia? Cuba juga faham tak? Asal pencacai. Astagfirullah. Apa maksudnya pencacai pun? Apa maksudnya? Mulia apa kerja dia? Tak. Okey, kerja pencacai tu boleh? Oh, mencarut. Oh, bukannya Allah maksud ada tengok cerita Piramli. Cerita Piramli kan dia bawa oleh lelaki perempuan balik perempuan, kemudian Allah maksud dia Muhammad, kemudian tanya, oh ini tukang pergi pasar, ini tukang masak, ini tukang kebun, yang ini pencacai nanti supaya makna dia ni suka ni. Oh, anda silap faham betul. Okey, alhamdulillah tu hikmah Allah Taala keluar kata macai tadi. Tak semua. Sebab kita boleh fahamkan balik, perbetulkan balik makna yang asal supaya kita tambah pada orang lain bahawasanya perkataan tak sesuai digunakan. Marah terang mana pun janganlah guna istilah. Tapi anda rasa betul ke macai tu Gemuk provokasi. provokasi ya? Macam baik tak apa. Tapi dia nak habaq Allah SWT dia ni orang yang menyokong benda yang salah, itulah nah. Tak apa lah. Cuma tukar istilah apa ni? Bokat cai. Cai. Tak bisa kat cai ni ikut belakang laju lah. Laju Allah izin. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Ihsan. Ihsan. Kalau kita baca hadis saja tak apa? Boleh lah. Sebab anda kena sampai di sana paling lewat pukul 8 ataupun 8.10 macam tu. Gitu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Antum tak apalah pergi awal sikit berdoa. Abang atas kopi awal juga. Takut lambat sikit lepas. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi nak cerita bab Syekh Ahmad Yasin apa lagi kan? Baik. Ta'budallah ka'annaka tarah. Maknanya Allah SWT kita kena beribadah kepada sungguh-sungguh. Seolah-olah macam kita nanti menghadap sultan tu, kalau kita tengok menghadap sultan ni daripada tu. Sebelum pintu masuk balai ni kita dah beratok elok, jalan pun tertib elok, dan depan pintu pun penuh. Sultan 3 meter ke atas dia punya kursi tu. Murah kan? Langkah sampai 2 meter lebih. Ada pengalaman juga lah dulu tunggu menara Kedah mai. Ya Allah, tengok balik gambar aku tabik itu malu. Tapi tak apalah, itu yang telah diletakkan supaya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak menghormati pimpinan kita. Kita buat baik. Tak apalah, tak menyalahi syariat, kecuali janganlah kita menganggap kita mengagungkan dia sampai lebih dari Nabi SAW. Okey. Ka'annaka tara, seolah-olah kamu tengok Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan hari ini kalau Nabi duduk depan kita pun apa kita akan buat? Para sahabat dulu kalau duduk depan Nabi tak cakap. Sebab tu sahabat bila mana seorang Arab Badawi main tiba-tiba dalam majlis, tiba-tiba ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad. Astagfirullahalazim. Ini bukan cakap kita ulang apa yang Arab cakap. Sepatutnya cakap ya Sayyidina Muhammad. Ta'ajuban Sayyidina Rasulullah SAW. Ya Muhammad, bila hari kiamat ni? Sahabat-sahabat ada yang marah, ada yang pelik, ada yang heran. Pertia ni Muhammad ni tiba-tiba main tak ada langsung. Tak cakap waktu tu. Tak cakap, diam saja. Maknanya hormat, ijlal kepada Nabi SAW. Itu baru Nabi. Apatah lagi kalau kita anggap maksudnya depan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak dapat tengok Allah Taala di dunia ni. Baik. Allahumma salli alaihi. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu barulah tak mampu untuk nak tengok, nak datangkan hati yang khusyuk seolah-olah kita berada depan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak. Rasalah bahawasanya Allah Taala sedang tengok kamu. Baik. Cerita berkenaan Allah SWT Muhammad, Allah tengok hamba Allah. Diriwayatkan seorang tok guru masyhur tuan-tuan yang tahu seorang tok guru Allah SWT Muhammad, dia nak uji anak murid dia. Kemudian dia panggil 3 orang anak murid dia, Allah SWT, dia bagi setiap seorang seekor ayam, 9 pisau. Betul 9? Ya. Takut seketui pisau. 9 pisau. Kemudian dia kata, hangpa ambil ayam dan pisau ni, pergi sembelih, jangan bagi siapa pun nampak. Jadi
Allah SWT, siapa yang berjaya sembelih dan orang tak nampak, aku akan bagi hadiah paling hebat. Contoh kita bagi anak dara aku, anak dara terburuk ni kemat kan. Siapa dia tu? Mentu bapak tu, mentu Syekh ni kemat kan. Padahal dia mentu. Baik. Semua orang nak anak terburuk ni kan. Jadi ketiga-tiga orang ni pun pergi lah dari tempat. Hak seorang tu pergi sembelih dalam tanah. Boleh. Hak seorang lagi pergi sembelih dalam pondok dia. Dalam pondok. Dah buat pondok. Institusi pondok pernah pergi ziarah. Pernah pondok ni satu tempat yang cukup hebat. Kehidupan tawaduk tapi iman hebat dia. Ilmu dia kuat kemat. Lepas ni balik pergi dengan yang di pondok. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk ilmu agama ni bukan untuk ustaz saja. Kita sebab tu Nabi kata talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Dia tak kata talabul ilmi fariidatun ala kulli ustazin wa ustazatin. Ala kulli Allahumma syaikhin wa syaikhatin, la kulli muslim. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib ngaji. Baik. Ngaji seperti apa? Sebab tu ulama kata awwaluddin ma'rifatullah. Ngaji kenal Allah Taala tu wajib. Bila nak kenal Allah Taala, kan, kenal pula apa yang Allah suruh. Syariat Allah, fiqh dan sebagainya wajib. Alhamdulillah kita buat kelas ini baguslah. Nah. Allahumma salli alaihi. Cerita tiga balik ni, tiga orang anak murid ni. Akhirnya seorang sembelih dalam hutan, kemah tak nampak lindung dengan pokok nyok pula kan. Buh pula daun pisang. Tak cukup daun pisang, buh bulu pula kan. Seorang sembelih dalam pondok, kunci lompat kan. Buh solek pula. Kan? Kemudian sudah semua siap, mainlah ketiga-tiga menghadap Teruk. Teruk pun tengok seorang tak sembelih. Baik. Sambil sini jawab azan. Seorang tak sembelih. Akhirnya Allah SWT, hanya ada orang ni kata, mampu dah hang kalah awal lagi. Kan? Aku tengok bijak aku. Tak siapa aku tengok aku. Aku pergi tadi orang tak tengok, aku balik pun tak orang tengok. Tak rasa aku lagi bijak hantar. Aku pergi sembelih dalam pondok tadi waktu tu orang ngaji semua. Kan? Aku sembelih senyap. Bukan dekat dalam pondok aku bola kelambu ni kan. Bijak aku nampak. Kan? Bijak. Jadi yang mereka Allah SWT tak sembelih ni pakat. Dia duk risau semua orang. Bila mana tengok tiga-tiga anak murid ni, guru pun kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awak hantar sembelih. Seorang ni. Sebelum tu dia tanya pada anak murid tadi, yang orang kenapa sembelih di mana apa semua. Dia ditanya pada murid tak sembelih, dia tanya, kenapa tak sembelih? Dia kata, wahai guruku, macam mana aku nak sembelih? Sedangkan aku pergi mana pun ada dia tengok. Aku pergi mana pun dia tengok. Aku nak masuk dalam tanam pun dia akan tengok. Jadi guru tanya, siapa dia? Aku pergi mana pun Allah akan tengok. Aku sembelih tak mana. Jadi Allah SWT nak ceritanya bahawasanya murid ni dia sudah Allah SWT dia tahaqqaq ataupun dia sudah merealisasikan meriah kan? Mengaplikasikan dah buat apa yang dia beriman daripada al-ihsan. Segala apa dia buat pun dia ingat maksudnya Allah Taala tengok. Hari ni Allah SWT kita buat kerja apa pun ingat Allah Taala tengok kita. Okey. Terus berkenaan dengan hari kiamat pula. Bila mana Sayyidina Jibril kata bila hari kiamat ataupun Allah SWT apa itu hari kiamat? Jadi Sayyidina Muhammad SAW kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Orang yang tanya ni maksudnya orang yang ditanya tak tahu. Maksudnya orang yang bertanya tu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maksudnya Jibril lebih tahu daripada Nabi SAW. Sebab apa? Rasulullah tahu itu Jibril. Sebab apa? Jibril terima benda tu direct daripada Allah SWT. Tujuan main nak sampai kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian bila kata lagu tu, Jibril kata tak apalah kalau hang talih ni, talih abang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kiamat tu bila? Hambaklah tanda-tanda dia. Ammaratiha itu tanda-tanda kiamat. Pertama tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Lah ni berlaku benda ni. Iaitu seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya ikutkan hadis ni dalam asbab urut hadis ni, dulu sistem dalam Islam kita ada sistem boleh ambil hamba, hamba perangan dan sebagainya. Dan hamba tersebut kita tak perlu nikah dengan dia. Kita tak perlu nikah dengan dia khususnya dalam bab ni bab hamba perempuan. Kemudian bila kita bersama dengan tuan hamba kita tadi, akhirnya dapat anak. Jadi anak yang lahir itu akhirnya dia dapat pangkat sama macam pak dia bebas, dia merdeka.
mak dia hamba, anak dia merdeka. Maksudnya zaman tu Allah SWT ramai anak yang lahir daripada seorang hamba. Apa yang kita boleh tengok dalam zaman ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud di sebalik Allahumma salli ala hadis Nabi SAW yang kenal dengan zaman kita. Sama aja. Kalau kita tengok balik konsep hamba dengan tuan. Hamba ni biasanya akan ikut arahan tuan. Dan tuan biasanya akan mempergunakan hamba. Baik. Allahumma salli ala. Kita tengok zaman dah ni. Anak-anak kita, bukan dia kita, aku tak ada anak ni. Anak kucing ke dah pernah pula. Baik. Anak-anak muda zaman sekarang ni, khususnya Allah SWT, zaman kita ni zaman yang penuh dengan fitnah. Yang mana kita tengok hari ni, abaikan dengan Allah SWT birrul walidain. Tak hormat mak ayah. Sehingga kan ada sampai tahap jadikan mak sebagai orang gaji. Kadang-kadang Allah SWT jadikan mak sebagai tukang belah anak kita. Dah dulu dia belah kita dah. Ni esok nak belah anak kita, hari tu kita nak belah siapa? Belah kita kan? Zaman kita lagu tu. Sehingga kan sanggup mengempak Allah SWT mengugut mak. Kadang-kadang mak tu sampai takut pada anak tu apa? Anak tak bagi makan, anak tak bagi tempat tinggal. Sayang nak tinggal anak. Jadi bila mana keras sikit dengan anak hantar pergi rumah orang tua-tua. Itu keadaan lah. Ini dia. Antari dan amatu rabbah. Maknanya kita dah dekat dengan kiamat. Banyak berlaku. Baik. Bila kita sebut hadis ni, hadis Nabi SAW berkenaan bahasanya alamat kiamat bahawasanya akan lahir orang-orang macam ni yang tak hormat mak ayah. Adakah kita nak katakan bahawasanya Allah SWT kita nak rela begitu saja? Dan keadaan tersebut. Tujuan Nabi sebut dulu, Nabi nak beri peringatan kepada kita supaya buat baik pada mak ayah. Jangan buat macam mak dan ayah sebagai hamba. Iklan dalam TV yang ayah pakai pampers, lepas tu bagi makan ke tempurung akhirnya anak kecil dia pula main bagi kepak dan tempurung Baik. Okay. Wa antara al-hufat al-urat al-'alata ri'a an-nas. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu hari nanti kamu akan tengok orang asalnya miskin. Daripada fahaman ni, orang pada miskin asalnya ri'a asyati, maksudnya pengembala kambing. Asalnya pengembala kambing lah. Akhirnya jadi kaya raya. Kaya raya. Ramai orang. Baik. Yataqawaluna fil bunyan, dan depa ni bila dah kaya apa depa buat? Berebut-rebut rumah-rumah nampak bangunan tinggi-tinggi. Yang pertama sekali Dubai. Akan kemat dulu. Malaysia Twin Tower. Sebab apa nombor 2 dunia. Betul. Makna kata kita dekat kemat lah Malaysia ni. Jadi kalau nak jauhkan balik runtuh Twin Tower tu. Baik. Maknanya Allah SWT daripada hadis ni kita boleh tengok bahawa Nabi SAW Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi. Boleh gambarkan waktu masa depan macam mana. Zaman kita Nuh, Nabi hidup 1400 lebih. Nabi habaq pasal Nuh 2013, 2010, 2012. Ini Allah SWT salah satu mukjizat Nabi SAW yang boleh tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Sebab apa Nabi boleh tahu? Sebab Nabi SAW dijanjikan Allah Ta'ala diberi satu Allah dengan keistimewaan Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Cantik Allah Ta'ala datangkan ayat Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Lepas tu 'allamahul bayan. Maknanya Nabi SAW tahu apa yang ada dalam Quran tu sebelum dibangkitkan lagi. Setelah Nur Muhammad dijadikan, Nabi SAW Haqiqah Ahmadiyah, Nabi Muhammad asal nama Ahmad, dijadikan sebelum semua makhluk, Nabi dibekalkan dengan Al-Quran dulu. Sebab tu Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman 'allama al-Quran. Dia mengajarkan Quran. Ajar pada siapa? Mesti dah ada makhluk lepas tu yang Allah ajarkan. Maknanya ajar kepada Nabi SAW. Sebab Al-Quran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang turun Quran ke langit tadi tu. Allahumma salli ala siapa tahfiz sini? Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya Allah Ta'ala nak turunkan Quran kepada jin, bumi dan juga bukit. Lau anzal kan betul fa ashfaqna fa hamala al-insan tu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibala fa abainaha ay yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamala al-insan. Maksudnya Allah SWT asalnya Quran nak diturunkan kepada makhluk macam tu.
Tapi tak mampu nak ditanggung, akhirnya diberi pada manusia. Maknanya manusia pertama diciptakan siapa? Nabi SAW. Nabi alam Al-Quran. Allah Ta'ala dah bagi dah Quran kat dia sebelum dimunculkan di bumi Allah Ta'ala. Kemudian bila Nabi dilahirkan, khalaqal insan, pada Nabi dibangkitkan, khalaqal insan, allamahul bayan. Baru Allah Ta'ala ceritakan, Allah SWT detail yang ada dalam Quran. Maknanya Nabi dah ada ilmu bukan apa yang akan berlaku lepas tu. Sebab tu Nabi kata, utitu khazainul ardi, ataupun utitu mafatihat Allah SWT. Itu buat hadis tu. Baik, tak apalah. Nak ditanya, hebatnya Nabi kita SAW ni, semua ilmu Allah bagi kat dia. Baik. Baik, wa antara al-hufat al-urat al-alata bi'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Khair, habis. Thumman talaqa, kemudian habis tanya bab tanda-tanda kiamat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus dia belah. Ingat majlis tersebut. Kena Jibril tadi lah. Falabithtu maliya. Jadi, Sayyidina Umar pun kata, ni kata Sayyidina Umar, falabithtu maliya. Aku pun diam sat. Ada riwayat kata diam waktu dalam ketika majlis tersebut. Ada riwayat kata 3 hari. Sayyidina Umar terdiam. Maksudnya tertanya-tanya, siapa Pak Long ni? Kemudian Nabi kata, "Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri man as-sa'il?" Umar, hantar tak siapa yang tanya tu? Baik. Lalu Sayyidina Umar kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Baik. Daripada hadis ni, Nabi SAW, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Apa yang dia boleh menunjukkan Nabi SAW ihtiram dengan Sayyidina Umar. Tamam. Yang keduanya, Nabi ni seorang murabbi, seorang guru, yang mana dia Allah SWT nak menunjukkan qudwah kepada orang lain dekat semua orang. Contohnya kita di kalangan kita ni, sebab tu dalam hadis harus bagi seorang guru untuk nak sebut nama tertentu dalam majlis. Supaya apa? Murid yang disebut tadi tu boleh beri contoh pada orang lain. Pertama segi akhlak dia, ilmu dan sebagai adab dia. Sayyidina Umar diberi satu keistimewaan Nabi SAW, dimuliakan, disebut Ya Umar. Waktu kita sebut sahabat ramai, tapi disebut Ya Umar saja. Tapi sebab nak dengan Allah SWT nak ijlal ataupun nak ikram, memuliakan Sayyidina Umar, Nabi sebut supaya boleh jadi tunjuk pada orang lain. Kemudian Sayyidina Umar kata Allah wa Rasulullah alam. Ini salah satu adab yang ada pada Nabi SAW. Adab Nabi, adab yang ada pada sahabat Nabi SAW. Bila ditanya, mereka akan jawab Allah wa Rasulullah, walaupun harta benda kecil-kecil. Baik. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Jadi Rasulullah kata apa? Yang mai tanya tadi tu, laki tadi tu, dia merupakan Jibril. Dan mai tadi tu nak ajak pasal agama apa? Bahasa kita yang datang tadi tu Sayyidina Jibril bertujuan untuk memberitahu ataupun Allah SWT nak mengajarkan perkara-perkara yang ada dalam agama kamu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis sudah hadis ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat berkatan hadis walaupun tak dapat baca fiqh. Baca juga. Tak apalah, siapa Yasin kita baca. Tak apalah, minggu depan baca fiqh insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.